Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu diadakan 11 Mei menjadi tumpuan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya peminat-peminat politik dan sudah pasti terutamanya pengundi-pengundi di DUN Kuala Kubu Baharu. Tapi saudara-saudara, ini satu kejadian yang menggemparkan yang saya rasa pasti akan mengejutkan istana negara. Sebelum ini kita mendengar ada kempen pilihan raya yang mempamerkan gambar Perdana Menteri dan yang di Pertuan Agong. Dan perkara ini sudah melanggar akta pilihan raya menurut artikel yang saya sudah baca sebelum ini. Nah, ini satu perkongsian daripada FMT Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baharu. Polis terima 10 laporan, 5 kertas siasatan dibuka. 10 laporan polis diterima dengan 5 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh berkempen Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Baharu. Ketua Polis Selangor, Hussein Omar Khan, berkata pihaknya turut membuat 2 tangkapan sepanjang 10 hari ini sejak 27 April lalu. Perkongsian ini adalah pada 10 Mei. 5 laporan yang dibuka kertas siasatan adalah kejadian ubah suai logo parti, meletakkan gambar yang di Pertuan Agong, menampal poster Perdana Menteri, penafian video tular serta fitnah. Daripada 5 kes itu, satu daripadanya dituduh di mahkamah, iaitu kes meletakkan gambar yang di Pertuan Agong, katanya menurut Harian Metro. Beliau berkata 4 daripada baki 5 lagi laporan dibuat pasukan OP Cantas yang melakukan pemeriksaan sepanjang tempoh itu. 4 laporan itu diklasifikasikan rujuk kepada agensi lain ataupun ROR, manakala 1 lagi laporan diklasifikasikan tiada tindakan lanjut. Katanya seramai 1.133 pegawai dan anggota polis dari kontingen Selangor dikerahkan bagi penugasan PRK Kuala Kubu Baharu. Beliau memberi jaminan keselamatan setiap pengundi yang keluar mengundi. Kami menasihatkan calon bertanding dan penyokong sentiasa menghormati serta mematuhi undang-undang sepanjang tempoh pilihan raya ini, termasuk yang juga hari mengundi. Elakkan menyentuh isu 3R, Raja, Agama dan Kaum, selain membuat sebarang provokasi serta perkara yang boleh menggugat keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pasti satu kejadian yang mengejutkan kepimpinan politik, terutamanya yang menghantar calon pada pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Berkaitan dengan keputusan terkini, Anda boleh komen di bawah. Adakah PH menang? Mungkin ada yang berkata PH mesti menang, PH akan menang. Ada juga yang berkata PN akan menang, PN mesti menang. Dan begitu juga 2 lagi calon yang lain. Nah, saudara-saudara, ikuti terus di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan-puan, ini satu lagi isu hangat yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Ini melibatkan nama Anwar Ibrahim dan juga melibatkan 2 ahli parlimen daripada pembangkang ataupun Perikatan Nasional. Menurut Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com, mana semua penyokong Anwar? Kenapa tiada seorang pun tampil heret Taqiyuddin ke Mahkamah Syariah atas kesalahan Kazaf? Soal Syabuddin. Nah, apa yang berlaku? Ikuti terus di dalam channel ini untuk mendapatkan maklumat selanjutnya. Sehari 2 ini kecoh kembali para penyokong Pakatan Harapan bercakap tentang Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin yang menimbulkan semula isu liwat yang dikaitkan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Difahamkan beliau bercakap mengenai isu berkenaan ketika berceramah dalam kempen PRK Kuala Kubu Baharu baru-baru ini. Paling banyak mereka mengaitkan perbuatan Taqiyuddin ialah dengan kesalahan Kazaf
yaitu menuduh seseorang dengan dakwaan melakukan zina atau liwat dengan tujuan menghina tanpa mengemukakan 4 orang saksi. Selain itu, tidak kurang yang menyerang Taqiyuddin dengan amalan politik murahan dan bermulut puaka kerana mengitar semula pertuduhan yang konsisten dinafikan Anwar sejak dulu sebagai fitnah untuk membunuh masa depan politiknya. Sebenarnya apa yang dilakukan Taqiyuddin bukanlah sesuatu yang asing dalam blok PN. Sebelum itu, Naib Presiden Bersatu merangkap ahli Parlimen Putrajaya Muhammad Razi Jidin telah secara terbuka dan terang-terangan menyerang Anwar sebagai peliwat di dalam parlimen. Nah, saudara-saudara, sebelum saya meneruskan, yang menjadi persoalannya adalah adakah 2 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional ini, Taqiyuddin daripada PAS dan Razi Jidin daripada Bersatu, akan disaman oleh Anwar Ibrahim sendiri ataupun pihak Anwar Ibrahim sendiri dan mengheret mereka kedua di mahkamah sehingga mampu mereka berisiko untuk ditangkap masuk penjara. Nah, kalau disaman, siapa yang nak saman dan berapa yang mereka nak saman kedua-dua ahli parlimen PN ini? Kerana perkara ini amat sensitif. Selain itu, beberapa penggiat media sosial pro-BN bermula sejak Anwar dilantik sebagai PM dan sehinggalah sekarang masih berterusan tidak henti-henti memainkan isu tersebut dalam pelbagai versi. Sebelum ini, memang Anwar beberapa kali membawa kes kazaf ke mahkamah terhadap mereka yang menuduh dan mengaitkannya dengan pertuduhan liwat. Sudah tentu oleh kerana ketika itu Anwar berada di blok pembangkang, semua kes yang dibawanya ditolak begitu saja. Tetapi sekarang keadaan sudah berbeza. Selain PH mengetuai kerajaan, Anwar sendiri adalah PM dan ketua kerajaan. Oleh yang demikian, kenapa masih dibiarkan banyak pihak terus menuduh Anwar dengan perbuatan liwat, walhal mereka tidak pun pernah mengemukakan 4 saksi. Sebagai PM, pastinya munasabah bagi Anwar tidak melayan semua pertuduhan tersebut. Tetapi takkan para penyokong Anwar dalam PH, PKR, pelbagai NGO dan orang perseorangan yang setia menyokongnya masih sampai hati hanya duduk diam. Sebahagian daripada mereka dilihat sekadar ada menulis di media sosial atau mengeluarkan kenyataan dengan menyerang kembali penuduh tersebut. Dan paling ramai hanya berani mengonel dalam grup WhatsApp. Mana cukup begitu bro, menurut Syabudin. PH kan dah jadi kerajaan. Sepatutnya dalam keadaan sekarang, para penyokong Anwar terutama pemimpin PKR sendiri dan mereka yang diberi jawatan dan kedudukan dengan pelbagai imbuhan haruslah bertindak lebih agresif serta proaktif membela PM. Nah, saudara-saudara, setelah menjadi Perdana Menteri, kerja penyokong dan mereka yang diberi jawatan itu pula lah yang berbuat demikian. Saudara-saudara, apakah kesan buruk kepada PN selepas ini? Adakah dengan ini akan membawa kekalahan kepada Perikatan Nasional Bersatu dan PAS pada pilihan raya kecil?